ada peserta lain nyebuk. Allah, comelnya. Awal bangun Ustaz dia. Ya memang awal. Tu, budak kecil tidur lah, budak kecil tidur tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu warahmatullahi wabarakatuh. wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesempatan untuk meluangkan masa walaupun pengajian kita ni secara online tak jugalah kita adakan insya-Allah. Dan pagi ini insya-Allah kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Limpah Kurnia Ilahi pada penjelasan akidah yang murni. Dan seperti biasa sebelum tu kita mulakan dulu dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. InsyaAllah tajuk kita pagi ni pembahagian wujud dari sudut wajib dan mungkin. Okey, yang pertemuan yang lepas itu kita bahas keadaan zat bagi wujud itulah. Keadaan zat bagi wujud itu. Maksudnya sama ada dia betul-betul maujud atau dia makdum lah. Makdum maksudnya dia tak ada. Kemudian dia ada tengah-tengah tu. Ada yang panggil hal, ada yang panggil i'tibar. Amrun i'tibari. Okey. Hari ini dari sudut kita boleh kata hukum akal dia lah. Hukum akal. Dia kata dari sudut wajib dan mungkin maksudnya dari sudut hukum akalnya. Perbahasan mengenai wujud sangat penting difahami sebagai asas dalam memahami minda warisan ilmuwan Islam silam. Ini kerana Islam sendiri ialah ajaran yang mengajar kepada suatu hakikat dan realiti. Yang mana ianya wujud secara hakiki, bukan suatu khayalan, mitos dan prasangka. Sesuatu yang wujud itu ialah sesuatu yang hakiki di luar minda kita. Begitu juga makna-makna yang wujud dalam diri kita juga perlu juga mewakili sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak membahaskan perkara ni. Tiba-tiba bila masuk zaman falsafah, bila ahli falsafah mula menyerang pemikiran ideologi umat Islam, terutamanya dalam bidang akidah, bahkan dia campurlah dengan fizik sekalipun, maka di situ mulalah mereka menggunakan istilah-istilah yang umat Islam tak tahu istilah tu.
Jadi mereka menggunakan istilah-istilah tersebut, maka umat Islam itu dia macam terkejut lah, macam tak pernah dengar kan. Maka ketika pemerintahan Khalifah Ma'mun, dia telah memerintahkan ulama-ulama supaya menterjemahkan kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab dan mengkaji usul-usul falsafah ni. Jadi semua kitab-kitab Socrates, Plato, Aristotle, semualah diterjemahkan dalam bahasa Arab, dikaji oleh ulama-ulama. So di situlah mereka memahami, rupa-rupanya ahli falsafah ni memang hebat dalam bidang fizik, dalam bidang perubatan, dalam bidang sains, biologi, kimia dan sebagainya lah. Matematik sekalipun kan. Banyak kan kita belajar teori Pythagoras, kemudian algebra, apa semua tu, trigonometri, tu kan. Maka dia dalam akidah, dalam bab-bab ketuhanan ni, dia ada istilah-istilah dia yang dipakai, yang mana kalau diajukan kepada umat Islam, ulama Islam, dia orang pening, tak tahu. Macam, so di situ terselah lah seolah-olah macam bodoh lah ataupun jahil lah, ulama Islam pun tak tahu ke benda tu. Maka dikaji. Bila dikaji, maka di situlah akhirnya diwarisi, ilmu tu diwarisi. Jadi ini yang selalu dituduh oleh sebahagian kelompok, kata Asy'ariyah ni dia falsafah. Memang betul. Itu memang betul. Sebab apa? Kita berhadapan dengan falsafah dari satu sudut lah. Bukan kita lah, orang awam ni, tak. Ulama sahaja. Cuma benda tu diwarisi dan dipelajari. Siapa yang nak belajar, siapa yang tak nak belajar, tak apa. Ya, kita tak tahu kan dalam kehidupan orang itu. Diam sikit. Dalam sepanjang kehidupan orang tu, adakah dia akan berhadapan dengan masalah falsafah ni atau tidak, kita tak tahu. So kita hanya sediakan payung sebelum hujan lah. Sediakan payung sebelum hujan. Supaya bila benda tu datang kepada kita, kita tak terkejut. Oh, ni dah belajar ni, tahulah. Alah, ini. Jadi, istilah-istilah yang khususnya dalam ilmu kalam, dalam akidah, maka dipelajari, diwarisi oleh ulama-ulama Islam. Walaupun sebahagian menolak, memang ada sebahagian, contohnya kebanyakan muhaddisin, mereka tolak. Mereka menolak, mereka tak mau mewarisi ilmu tersebut. Akhirnya akibatnya apa? Bila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang berbau-bau falsafah, mereka bahkan tak faham. Tak faham apa yang dimaksudkan, tu macam mana lagi nak lawan kalau dah tak faham. Dan perkara ini hanya dilakukan oleh muncul satu gelaran dipanggil ulama kalam ataupun mutakallimin. Jadi di sinilah istilah-istilah itu, semua yang dalam kita belajar, kebanyakan yang kita belajar dalam mukadimah ini dipanggil epistemologi ataupun nazariyatul ma'rifat ini, sebab itulah. Sebab itu. Supaya kita tahu istilah-istilah dia. Bahkan dalam kitab-kitab ulama mutakallim penuh dengan istilah ni. So kalau kita tak menguasai, maknanya kita sekadar akidah je lah. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu mantik, kita tak tahu. Ni belajar, belajar. Tak wajib pun, tapi menarik lah bagi saya, memang sangat menarik sebenarnya. So segala apa yang muncul, yang timbul, terlintas dalam fikiran kita atau kita perolehi daripada internet, zaman sekarang kan internet. Macam-macam maklumat dalam internet tersebar. So kita dah ada bekal, alat untuk kita menghadapi, memahami perkara tersebut. Okey. Dia kata tadi maksudnya Islam mengajar kita hakikat. Kerana kita kena tahu kalau benda tu wujud, adakah dia wujud, betul-betul wujud, ataupun dia hanya sebuah sangkaan bahawa dia wujud sahaja. Jadi kita kena tahu beza kan. Benda tu bila didakwa lah, ada orang mendakwa sesuatu kewujudan. So kita bagaimana? Adakah kita terus menerima dakwaan tersebut? Adakah kewujudan sesuatu itu hanya di dalam pemikiran manusia sahaja? Di luar sana tak wujud pun, tapi didakwa dia wujud. Ataupun benda yang dikatakan wujud tu dia bukan wujud yang seperti zat. Dia hanya wujud dalam bentuk sifat, atau dalam bentuk makna, atau dalam bentuk hal, atau dalam bentuk i'tibari. Tu kita fahamlah kalau kita belajar.
Dan dia bagi tahu di situ sesuatu yang wujud ialah sesuatu yang hakiki di luar minda kita. Di sini akan selalu pakai istilah ni di luar minda. Apa maksud di luar minda itu? Di luar minda itu maksudnya sesuatu yang wujud di alam realiti lah. Dia kalau menurut manusia ni ada dua je, dalam otak dia, dalam pemikiran dia dan di luar pemikiran. Apa maksud di luar pemikiran? Kadang-kadang orang Melayu, di luar minda tu maksudnya benda yang tak terfikir, bukan? Maksud di luar minda itu memang wujud pada realiti. Wujud pada realiti. Itu maksud kalau dia kata di luar minda, itu maksudnya wujud di ni lah, di luar kita lah. Sebab apa? Nanti ada benda yang hanya wujud di minda saja. Wujud dia di minda, dalam minda saja. Dia rasa benda tu wujud. Contohnya lah, apa ni, agama-agama lain yang mengatakan Tuhan itu begitu, begini. Perkara itu hanya wujud di minda saja. Di luar sana, mana realitinya di alam nyata tak wujud pun benda tu. Di alam nyata tak wujud benda tu, tapi wujud hanya dalam minda dia saja. Tapi manusia itu memang dia berpegang kepada apa yang minda dia, apa yang minda dia benarkan, hati dia benarkan, itulah yang dia pegang walaupun tak wujud pun di alam nyata. Itu manusia. Itu manusia. Bahkan ada benda yang dipanggil nisbah kan. Sebelum ni saya beritahu, contohnya nasi lemak kan. Ada orang makan nasi lemak. Seorang kata sedap, seorang kata tak sedap. So sebenarnya realitinya nasi lemak tu sedap ke tak sedap. So manusia berpegang kepada apa yang dia rasa lah. Dia rasa sedap, sedap lah. Tiba-tiba besok dia makan nasi lemak yang sama, tak sedap lah. Mula. Jadi sebenarnya manusia dia bukan berpegang kepada realiti sangat. Dia berpegang kepada apa yang ada dalam minda dia. Cuma kalau apa yang ada dalam minda dia itu bersesuaian dengan realiti, itu yang dituntut. Apa yang ada dalam minda manusia memang bersesuaian dengan realiti. Maksudnya di luar minda dengan di dalam minda sama. Itulah yang dituntut. Itu sebenarnya dikatakan ilmu. Itu sebenarnya dikatakan ilmu. Apabila apa yang kita tahu dalam minda kita, dalam hati kita, apa kita tahu, perkara yang kita tahu tu sama dengan apa di luar, sebiji. Itu dipanggil ilmu. 100% sama. Dipanggil ilmu. Kalau berbeza 100% itu dipanggil jahil. Kita rasa macam tu, dalam diri kita, kita rasa, kita tahu dalam minda kita, dalam hati kita, apa sajalah istilahnya, maksudnya dalam diri kita lah. Kita mengetahui satu perkara, sebenarnya hakikatnya, realitinya perkara yang di luar sana itu berbeza, bertolak belakang 100% dengan apa yang dalam diri kita. Maka itu namanya jahil. Kita sangka kita tahu, tapi sebenarnya lain. Atau kita tahu tak sampai 100%, 75% misalnya. Apa yang kita tahu tu 75% saja daripada realiti. Realiti tu 100% lah di luar sana. So itu pun tak dikatakan ilmu yang yakini, dipanggil ilmu yang zanni. Ilmu yang zanni, sangkaan yang kuat saja, tak dikatakan ilmu yang hakiki. So apa yang ni istilah-istilah dah. Istilah. Contohlah yang dalam akidah, apa kaitan dengan akidah? Ada orang kata Allah duduk di atas arash. So realitinya, betul ke Allah Ta'ala duduk atas arash? Realitinya tu. Dalam pemikiran, bayangkanlah ada orang berpegang Allah duduk di atas arash, ada yang berpegang Allah tak bertempat. Allah tak duduk atas arash, Allah tak bertempat. Seorang lagi kata Allah itu duduk atas arash, bersemayam atas arash. So nak tanya realitinya siapa yang betul? Siapa yang betul dengan realiti? Dan macam mana nak buktikan kebenaran seseorang itu? Nanti ada masuk bab seterusnya, dalil. Dipanggil dalil. Sebab bila kita duk dakwa realiti apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, apa yang kita pegang, apa yang kita tahu, apa yang ilmu yang kita ada itu mesti bersesuaian dengan realiti. So yang pengukurnya apa? Apa yang akan mengukur kita punya ilmu itu dengan realiti? Nanti ada bab seterusnya dipanggil dalil. Dia dengan dalil sajalah yang boleh membuktikan. Kalau benda macam kita boleh nampak kan. Benda kita boleh nampak wujudnya matahari. So apa lagi dalil dia? Dalil itu matahari, sekejap lagi tunggu lah.
Tak keluar pun, sekarang mendung musim hujan, kau tunggulah nanti keluar matahari tu. Kita ada dalil. Wujudnya matahari, wujudnya bulan. Okey, nak tanya wujudnya planet Pluto, ada dalil tak? Wujudnya planet Pluto, ada dalil? Pergi teropong NASA tu. Teropong NASA tengok kan. Cubalah kan. Mana yang setiap sesuatu dakwaan tu mesti ada dalil. Ini yang kita dah bahas pula benda gaib. Wujudnya malaikat, wujudnya jin, wujudnya syaitan, wujud syurga, wujud neraka, wujud Allah. Apa dalil dia? Realitinya wujud ke tidak? Itu yang nanti kita akan belajar lah. Dalil dia apa? Sebab tak mungkin realiti itu dia mengikut pemikiran orang yang sama, yang berbeza-beza. Ada orang percaya wujudnya malaikat, ada orang tak percaya wujudnya malaikat. So realitinya menurut orang tu lah. Kalau dia percaya malaikat wujud lah. Kalau dia percaya malaikat tak wujud lah. Mana boleh? Tak boleh. Realiti mesti satu. Realiti mesti satu. Mestinya cuma sekarang ni akidah ni mana kita nak membenarkan, mempercayai sesuatu yang betul-betul realiti. Yang realitinya di alam nyatanya apa sebenarnya? Tuhan itu satu ke dua? Wujudnya Tuhan tu berada atas arah atau tidak? Tuhan tu berjisim atau tidak? Tuhan tu macam mana? Itu yang kita nak pelajari. Inilah teori-teori yang kita sampai ulama sampaikan teori ini. Dengan teori inilah baru kita boleh faham akidah tu dengan sebenar. Bukan main ikut-ikut, main agak-agak. Al-Quran kata macam tu, iyalah. Habis tu Al-Quran pun kata benda yang sebaliknya. Kau kata ada ayat Allah kata Allah di aras, di langit. Kita kata ada ayat Quran pun kata Allah di bumi, macam mana? Mana satu yang betul sekarang ni? Adakah literal ataupun teks Al-Quran itu menunjukkan realiti? Atau makna di sebaliknya yang menunjukkan realiti? Dia tak boleh kan. Dia kalau dalam bentuk lafaz, nanti bila keluar dalil kita bahas dalil pula. So adakah zahir dalil ataupun secara literal dalil itu menunjukkan realiti? Atau makna di sebaliknya yang menunjukkan realiti? Itu nanti akan dibahas insya-Allah. Okey, dari sudut wajib dan mungkin sesuatu kewujudan ataupun maujud dia panggil. Atau zat yang wujud itu ada dua jenis. Yang pertama wajibul wujud. Ini sebelum ni pun saya dah terangkan, di sini diterangkan lagi lah. Wajibul wujud atau kewujudannya bersifat wajib dari sudut akal iaitu zat Allah Ta'ala sahaja beserta sifat, saya tambah sikit lah, beserta sifat-sifatnya yang wujudi. Zat Allah Ta'ala beserta sifat-sifatnya yang wujudi. Kenapa saya kata sifat-sifatnya yang wujudi? Sebab ada sifat-sifat Allah yang bukan wujudi, yang iktibari sahaja. Apa maksud wajibul wujud? Wajib wujud. Wajib wujud maksudnya tidak terfikir oleh akal kita akan ketiadaannya. Bila-bila. Sebenarnya nak kata bila-bila pun tak boleh. Sebab apa? Sebelum bila wujud pun Allah Ta'ala dengan zatnya, sifatnya dah wujud. Sebenarnya kita terpaksa guna bila-bila. Itu menunjukkan kadang-kadang manusia ni dia terbatas. Dia hidup dalam satu kehidupan yang dibatasi oleh masa. Manusia ni dia hidup dalam kehidupan yang dibatasi oleh masa, dibatasi oleh tempat. So bila kita kata Allah tu tak bermasa, tak bertempat, dia tak boleh nak akal dia tak boleh nak terima. Pasal apa? Semua hidup dia tak pernah tengok ada benda yang tanpa masa, tanpa tempat. Dua benda ni, masa dan tempat ni paling penting pembahasan dia sebenarnya dalam akidah. Jadi dia dalam hidup dia tak pernah jumpa, tak pernah tengok, tak pernah tahu ada benda yang tak diliputi oleh masa dan tak diliputi oleh tempat. So bila kita kata Allah tak bermasa, tak bertempat, dia payah nak terima. Dia payah nak terima. Itu manusia. Itu manusia. Kita kata Allah Ta'ala ini wajibul wujud. Wajibul wujud itu maksudnya kewujudannya itu kalau dilihat pada sebelum pun wujud.
Sebelum tu sebenarnya nisbah kepada manusia je. Manusia dengan masa dipanggil sebelum. Jadi sebelum maksudnya infinity. Infinity negatif lah. Infinity yang negatif dan juga yang positif yang akan datang. Takkan tak ada. Mesti ada. Berbeza dengan selain Allah. Selain Allah dan sifatnya, itu nanti yang kategori yang kedua dipanggil mumkinul wujud. Dipanggil mumkinul wujud. Di situlah bezanya orang kata Allah wujud, kita wujud, apa bezanya? Dia kan ada orang petikai kan, kita kata kalau Allah ada tangan, kita pun ada tangan tapi tangan Allah tak sama tangan, tak boleh kata macam tu. Habis tu Allah wujud, kita wujud, boleh juga, boleh pula kau cakap macam tu. Kan, biasa kan? Kalau Wahabi lah. Bila kita kata tak boleh kata Allah ada tangan, kita ada tangan, tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita, tak boleh kata macam tu. Lepas tu bila kita kata, oh kau kata Allah wujud, kita pun wujud. Tapi kewujudan Allah tak sama dengan kita, boleh pula. Kenapa ada beza di situ? Itu nanti. Itu nanti. Cuma nak beritahu di sini, apa bezanya wujud Allah dan wujud selain Allah lah. Allah ni dia dua je. Allah selain Allah. Maksudnya Allah berserta sifatnya lah. Kita tak pisahkan Allah dengan sifatnya sebab Allah bersama. Bila sebut Allah itu berarti zat dan sifat lah. Sebenarnya bila sebut saja Allah, apa makna Allah itu? Iaitu zat berserta sifat-sifatnya yang wajib. Itu bila kita sebut Allah itu sebenarnya dah mewakili dua-dua lah. Iaitu zat dan sifat-sifatnya yang wujudi, yang wajib. Bila sebut Allah. Jadi selain Allah itu, dia punya wujud dia mungkin. Apa maksudnya? Mungkin. Tengok dia sebut tu. Mungkinul wujud atau kewujudannya bersifat mungkin, iaitu boleh ada dan boleh tiada. Dari sudut hukum akal, mungkinul wujud terbahagi kepada dua. Ni dia bahagikan pula. Okey, sebelum tu faham dulu Kalau kita kata wajibul wujud, maknanya hanya Allah saja, iaitu zat dan sifat-sifatnya yang wujudi. Maksudnya apa? Tidak pernah tidak wujud. Bila-bila masa, maksudnya sebelum masa pun wujud dan setelah masa pun akan musnah nanti. Dia masa pun akan, sebelum masanya diwujudkan dan selepas masa akan dimusnahkan nanti. Masa dimusnahkan nanti, Allah Ta'ala sudah pun wujud. Allah Ta'ala sudah pun wujud. Maksudnya kewujudan Allah itu tak pernah tak ada. Bukannya masa Allah Ta'ala tu 100,000 juta tahun yang lalu dia tak ada, lepas tu dia muncul. Tak ada. Infinity. Infinity kita tak boleh nak tentukan. Sama ada sebelum atau selepas. Yang negatif dan positif lah. Kalau dalam matematik, yang ke belakang kita panggil negatif kan. Yang ke depan kita panggil positif. Dan dia ada istilah dia infinity. Nombor ni kan infinity. Tak boleh nak tentukan nombor yang last kali negatif apa. Nombor yang last kali positif apa? Tak boleh nak sebut. Sebab apa? Dia akan ada ribu, million, juta, trilion, folion ke apa benda lagi lah. Dia punya istilah dia takkan habis. Sebab dia akan bertambah. Tapi nombor bukanlah benda yang wujud. Nombor benda nisbah saja. Nombor bukan benda yang wujud. Kena faham Nombor bukan benda wujud Nombor tu kalau kita sebut, dia wujudlah. Kita sebut dalam bentuk sebutan atau kita tulis dalam bentuk tulisan, dia adalah kat situ. Wujud dalam bentuk sebutan, wujud dalam bentuk tulisan. Tetapi hakikat sebenar nombor tak wujud. Contohnya kan, dekat surau tu ada berapa orang? Nampak macam ada 2-3 orang. Okey, so yang ada di surau 2 orang. Kalau yang di surau tu maknanya yang wujudnya orangnya, 2 tu tak wujud. Contohlah kita kata 3 orang. Contoh 3 orang 3 orang wujud di surau itu. Tapi yang wujud itu bukan 3 tu, yang wujud orang tu lah. Orang ini satu, orang tu satu, orang tu satu. Dipanggil 3 orang. Bilangan kan, 3 tu tak wujud. 3 tu hanya satu nisbah saja. 3 tu hanya nisbah. Jadi nombor pun tak wujud. Sekarang ni Allah Ta'ala dia wujud. Bersama sifatnya infinity. Maksudnya sebelum dan selepas. Itu nanti dalam akidah kita istilahkannya dengan qidam dan baqa. Istilah dia qidam dan baqa dalam akidah.
So kita faham kalau wajibul wujud mesti tidak, mesti baqa. Tapi kalau mumkinul wujud maknanya dia ni boleh ada, boleh tiada. Boleh ada dan boleh tiada. Okay. Boleh ni maksudnya hukum. Boleh ni hukum. Boleh ada, boleh tiada dengan ada dan tiada itu lain. Ada dengan tiada itu pada zat itu sendiri. Tapi boleh ada, boleh tiada itu hukum bagi dia. Contoh kita sekarang ni ada tak ada? Kita sekarang ni ada tak ada? Kita ada, kita wujud, kita ada. Boleh tak kita tiada? Boleh. Bolehnya kita tiada itu hukum. Bolehnya kita tiada itu hukum. Bolehnya kita kekal ada. Betul, okey. Saya tanya, besok kita boleh ada ke boleh tak ada? Besok. Alam. Maksudnya boleh ada, boleh tiada. Dua-dua boleh kan? Kita tak tahu dan kita kata besok kita boleh ada, boleh tak. Okay. 10 tahun lagi kita boleh ada ke boleh tiada? Boleh ada, boleh tiada. 100 tahun lagi? 1000 tahun lagi? Faham tak? Tu nak tanya, boleh ada, boleh tak ada dengan ada dan tiada beza. Ada beza tu, boleh ada, boleh tiada. Satu lagi dengan ada dan tiada. Ada dan tiada itu realiti lah. Kalau boleh ada dan boleh tiada itu hukum. Faham Ada atau tiada itu realitinya. Boleh ada, boleh tiada itu hukum. Hukum dia. Kalau kita kata sekarang ni realitinya kita ada tak ada? Ada. Realitinya kita ada. Moyang kita ada tak ada? Moyang kita dah tak ada. Siapa yang masih ada, adalah. Saya moyang dah tak ada. Datuk pun tak ada. Bapak pun dah tak ada lah. Maksudnya tak ada di dunia lah. Tak ada di dunia. Tapi ada orang mungkin ada. Itu realiti. Tapi kalau kata boleh ada, boleh tiada, itu hukum. Itu bukan realiti, itu hukum. Jadi manusia selain Allah ini dihukum dia mungkin. Boleh ada, boleh tiada itu namanya mungkin. Mungkin, imkan, nanti dia istilah bahasa Arab lah sebenarnya. Cuma kena biasakan lah kalau dalam akidah tu bila disebut mungkin itu, benda yang mana hukum dia boleh ada, boleh tiada, itu namanya mungkin. So Allah itu wajibul wujud, selain Allah mumkinul wujud. Iaitu kewujudan dia boleh ada, boleh tiada. Dan asal bagi mumkinul wujud tu tiada. Ini di sini sebenarnya ada pembahasan panjang ni. Asal bagi mumkinul wujud maknanya asal bagi selain Allah. Mumkinul wujud tu selain Allah. Asal bagi selain Allah, asal bagi mumkinul wujud atau istilah lain asal bagi makhluk tiada. Asal dia tiada. Semuanya bermula dengan tiada. Selepas itu baru diadakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi falsafah, ini saya bagi soalan cepu mas lah. Siapa hebat boleh jawab. Ini bukan saya tanya, falsafah tanya kita. Okay, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, maknanya dia boleh ada pun boleh, tiada pun boleh kan? Okey, kita kata bermulanya dengan tiada. Dia mesti bermula dengan tiada. Selepas itu baru diadakan oleh Allah Ta'ala. Okay, falsafah tanya, boleh tak dia bermula dengan ada? Falsafah tanya, benda tu kan boleh ada, boleh tiada. Cuma kita kata, walaupun dia boleh ada dan boleh tiada, tapi dia bermula dengan tiada. Lepas tu baru ada. Lepas dah ada, bolehlah tiada lagi, atau kekal ada, atau tiada lagi, atau kekal ada, atau ada lagi, kekal tiada. Tapi falsafah kata, boleh tak benda yang dia ni hukum dia boleh ada, boleh tiada. Tetapi bermula dengan ada, boleh tak? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Benda yang bermaksudnya alam semesta ni lah. Alam semesta ni, kita ni kan. Manusia segala-galanya ni, hukum dia benda yang mungkin. Benda yang mungkin boleh ada, boleh tiada. Dan tapi kita kata asalnya atau permulaannya tiada. Selepas itu baru diadakan oleh Allah Ta'ala. Falsafah tanya, boleh tak kalau bermula dengan ada dulu? Benda yang mungkin ni bermula dengan ada, boleh tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Kenapa tak boleh?
sebab dia Allah, dengan kehendak Allah. Masalahnya kita berbicara dengan orang yang tak percaya kepada Allah sekarang ni. Sebab hanya Allah yang wujud. Yang apa? Tak kidam dan bakar tu. Okey, kalau bersama, dia kata bersama dengan Allah ada alam ni, apa salahnya? Apa salahnya Allah, Allah wujud tapi bersama dengan alam. Alam pun qadim juga. Alam pun wujud juga tanpa permulaan macam Allah. Boleh tak boleh? Kalau ikut logik boleh. Nampak tu, ikut logik boleh. Sebab falsafah kata alam ini qadim. Qadim. Kita katakan hanya Allah sahaja yang wujud, selain Allah tidak wujud. Kemudian baru Allah wujudkan. Falsafah kata tak, Allah wujud bersama dengan alam ini. Qadim, dia dua qadim. Allah qadim, alam pun qadim. Tak salah kata dia. Apa salahnya? Apa salah? Tak, ini cerita akal lah, cerita akal. Ini falsafah ni. So macam mana kita nak jawab? Tanyalah Wahabi muhadisin tu boleh jawab. Tengok. Tak boleh jawab ni. Memang tak boleh jawab. Sebab falsafah kata, engkau kata benda yang mungkin ini boleh ada, boleh tiada. Kan? Tapi permulaannya memang tiada. Semuanya bermula dengan tiada, lepas tu diadakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ketika dulu Allah Ta'ala sahaja tanpa ada apa-apa selain dia. Falsafah kata, kami kata ada benda selain Allah, iaitu alam ini. Saya tak nak detail lah, kalau saya bagi detail pening lagi nanti. Dia punya, okay, kalau saya bagi tahu sikit lah, falsafah ni, dia kata benda yang qadim ni ada banyak, sebenarnya bukan Allah saja. Maksudnya Allah bersama dengan yang pertama dipanggil aqlul awal. Aqlul awal. Yang kedua aqlus sani, aqlus salis, sampailah aqlul ashir. Akal. Akal itu kita ada akal. Bagi kita akal itu ialah sifat manusia. Manusia itu berakal, maksudnya manusia itu mempunyai akal. Akal itu kekuatan dia untuk berfikir. Tetapi falsafah kata wujudnya suatu benda namanya akal tanpa ada zat. Ini falsafah, ini saya cerita falsafah. Falsafah percaya wujudnya satu namanya akal yang tanpa zat. Tanpa zat. Dia ada 10 dan dia qadim semua. Dan selain daripada akal ada nafs. Kita pun ada nafsu kan. Falsafah kata pun ada 10 nafsu juga. Ini falsafah kata. Dan kewujudannya semuanya qadim. Dan akal dan nafs itu mewujudkan falak. Falak ni, tahu falak ilmu falak tu kan orang kata kan. Falak ni alam lah, alam semesta. Pun qadim. So aklul ada 10 akal, 10 nafs dan falak. Falak ada 7 saja menurut falsafah. Dia ada khilaf sesama dia pun ada khilaf juga. Ada yang kata falak tu 7, ada yang kata falak tu 10. Dan kita ni dipanggil alamul sufla. Di bawah bulan, apa saja yang di bawah bulan dipanggil alamus sufla. Bulan ke atas dipanggil alam ulia. Ini falsafah. Dan alam ulia ni, bulan ke atas semuanya qadim. Sama macam Allah. Apa alasan dia? Dia kata semua alam, akal, nafs, falak ini semua dia qadim kerana Allah pun qadim, dia pun qadim. Kerana dia terjadi disebabkan Allah. Disebabkan Allah dia jadi. Allah wujud qadim, dia punya dipanggil istilah dia illah wal ma'lul. Ini pening lagi lah ni falsafah ni. Dia panggil illah wal ma'lul. Allah itu sebagai illah, alam akal, nafs, alam semesta ni ma'lul. Contoh macam ni lah. Contoh bagi nak faham apa itu illah ma'lul. Okay, saya gerakkan jari saya. Okay, bila wujudnya pergerakan jari saya, wujud tak pergerakan cincin? Wujud serentak ke atau kemudian? Kan macam mana? Serentak kan? Bila saya gerakkan saja jari saya, bergeraklah cincin ni. Mana boleh lepas 1 saat, lepas 2 saat baru cincin ni bergerak? Boleh? Tak boleh. Mesti sama. So dia kata wujudnya pergerakan jari, automatik wujudnya pergerakan cincin. Lepas tu dia kata
wujudnya Allah Ta'ala, automatik wujudnya alam, akal, nafs, falak ni. Itu falsafah. Kita lawan macam mana? Kita lawan dia, kita kata, kalau kamu percaya kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran dia, dalam mana kalam dia lah. Dalam Al-Quran dia sebut kata Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. So kalau Allah menciptakan segala sesuatu, maknanya apabila benda tu dicipta, mestilah dia tu sebelum tu tiada, lepas tu baru ada. Betul? Kalau benda tu, kalau kau percaya Allah, maka Allah kata sendiri dalam Quran dia, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi maksud menciptakan segala sesuatu, maknanya benda tu tak ada dulu, baru diciptakan. So kalau dia dah ada, nak cipta buat apa lagi? So sebenarnya kau ni percaya Allah ke tidak? Di situ kita tanya dia balik. Yang saya maksudkan falsafah di sini, dengar, yang saya maksudkan falsafah sini ada banyak. Okay, kalau kita kata falsafah, yang saya maksud falsafah tu kan, Aristotle, Plato, apa semua tu, itu memanglah dia tak percaya Allah. Dia tak percaya Allah. Dia percaya wajibul wujud. Dia percaya wajibul wujud. Tapi siapa wajibul wujud tu dia tak tahulah, menurut dia siapa tu tak tahulah. Tetapi sebahagiannya, contohnya macam Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Qindi, Ibn Rushdi, ini falsafah-falsafah Islam. Ahli falsafah Islam. Ada banyak ahli falsafah-falsafah Islam yang dia percaya kepada Allah, tetapi dia tak percaya kepada apa yang Allah Ta'ala maksudkan itu. Bukan dia tak percaya, dia ubah makna dia lain. Allahu khaliqu kulli syai' itu, Allah ciptakan segala sesuatu itu, bukanlah bermaksud Allah ciptakan benda tu daripada tak ada kepada ada. Allah jadikan dia muncul wujud. Maksud dia macam tu. Maknanya, contohnya kan, Allah ciptakan Nabi Adam. Dia kata Allah tak ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan kewujudan Nabi Adam. Nabi Adam dah ada. Allah ciptakan kewujudan bagi Nabi Adam. Dia pusing kat situ. Faham tak? Kita kata lah, namanya cipta tak ada lah. Lepas tu ada tak? Dia kata sebenarnya Nabi Adam dah ada. Tapi dia belum muncul daripada ada tu kepada macam mana nak cari pun tak faham lah. Kita takkan fahamnya. Dia kata sebenarnya semuanya dah ada. Allah Ta'ala cuma wujudkan dia saja. Bukan ciptakan daripada tiada. Maknanya Allah jadikan Nabi Adam itu wujud. Nabi Adam dah ada. Macam mana saya pun tak faham lah. Tapi dia cakap sebenarnya Allah bukan ciptakan Nabi Adam. Allah wujudkan Nabi Adam. Dia kata apa beza ciptakan dan wujud? Dia kata tak. Sebenarnya Nabi Adam dah ada. Cuma belum diwujudkan. Belum ditransfer daripada daripada subut kepada wujud. Dia ada istilah dia lah, dia panggil subut. Subut ni maksudnya dia belum betul-betul wujud lagi. Dia ada tak tahulah dia macam mana dia di alam ke apa ke. Betul Allah munculkan dia dalam kewujudan. Itu dia maksud dia falsafah. Maknanya dia pusing. Ini nak bagi contoh. Jadi kita lawan, kita kata tak. Kita kata Allahu khaliqu kulli syai', Allah cipta segala sesuatu. Jangan ingatkan ahli falsafah saja. Kalau saya bagi tahu ni jangan terkejut. Ibnu Taimiyah pun kata yang benda yang sama. Ibnu Taimiyah kata kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Allah Ta'ala ceritakan, aku ciptakan manusia daripada tanah, aku ciptakan jin daripada api, aku ciptakan kehidupan daripada air, aku ciptakan itu daripada ini, semua ayat Quran Allah Ta'ala cerita bila Allah Ta'ala kata aku ciptakan, mesti daripada sesuatu. Tak percaya buka Quran. So Ibn Taimiyah kata apa? Allah ciptakan sesuatu dari sesuatu. Sekiranya Allah ciptakan sesuatu dari sesuatu, maka pastilah sesuatu itu pun qadim. Kita jawab balik, engkau tak baca ke kita? Allah Ta'ala kata Allahu khaliqu kulli syai'. Dan satu hadis Nabi, hadis Nabi dalam Sahih Bukhari,
Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Kanallahu lam yakun syai'un ma'ahu. Kanallahu lam yakun syai'un qablahu, dengan ma'ahu ada 2-3 lafaz. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun bersamanya, yang ma'ahu, ataupun hadis yang lain kata lam yakun syai'un qablahu, sebelumnya tak ada apa. Allah sahaja. Itu hadis Sahih Bukhari. Tahu Ibn Taymiyah jawab apa? Ibn Taymiyah jawab, hadis itu sebenarnya ada sahabat tanya. Dia asalnya hadis tu ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, alam ini bila wujud? Maknanya alam ni yang sekarang ni jadi, so Nabi jawab kan, maknanya Allah Ta'ala itu sudah ada walaupun alam ini belum ada. Yang dia maksudkan tu, Ibn Taymiyah kata yang Nabi maksud tu alam sekarang ni yang zaman sahabat tu tanyalah. Alam yang ada ketika itu belum ada lagi. Tapi Nabi tak maksudkan semuanya tak ada. Maknanya ada sebenarnya sebelum alam ini ada alam lain lagi. Alam lain tu memang ada lah. Lepas tu Allah musnahkan alam lain tu, Allah ganti dengan alam yang baru. Dia pusing kat situ, nampak tu Ibn Taymiyah punya hebat, dia pusing. Dia kata maksud Nabi tu Allah tu ada, tetapi tidak ada sesuatu pun bersamanya. Itu bersamanya maksudnya alam ini ni, alam yang sekarang ni. Tak ada. Masa tu. Tapi sebelum tu alam lain ada. Dia tambah-tambah. Ini orang mungkin tak percaya lah, ustaz ni tak suka Ibn Taymiyah, dia cakap macam tu lah. Tak percaya, buka kitab lah. Buka kitab dia, saya ada kitab Ibn Taymiyah semua. Tak semualah, hampir semua. Selagi yang ada dijual di kedai saya belilah. Tak yang tak ada jual di kedai tu. Saya ada Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah 21 jilid. Kemudian Minhajus Sunnah Nabawiyah dia 8 jilid. Kemudian Darut Ta'arud Bainal Aqal wan Naql 6 jilid. Kemudian Talbisul Jahmiyah 2 jilid, Majmu' Rasail 2 jilid. Ada 5 kitab Ibn Taymiyah saya. Bukan sejilid 2, ada yang sampai 20 jilid pun. So baca. Dia kata di situ, Ibn Taymiyah dia kata alam ni qadim. Alam ni qadim. Orang terkejut, betul ke baca kitab ni? Orang sebenarnya ikut Ibn Taymiyah tapi tak tahu pun sebenarnya Ibn Taymiyah tu siapa. Tak percaya, baca kitab. Tak percaya, baca kitab Arab lah. Kalau nak baca kitab Arab. So, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa selain daripada Allah ini dipanggil mumkinul wujud. Mumkinul wujud iaitu wujud yang boleh ada, boleh tiada dan dimulai dengan tiada. Dimulai dengan tiada. Setelah itu baru Allah wujudkan. Baru dia berubah jadi ada. Berbeza dengan falsafah Ibn Taymiyah, Karamiyah dan sebagainya yang mengatakan alam ini qadim. Alam qadim. Apa beza Ibn Taymiyah dengan falsafah? Nanti ada detail lagi ni, kalau saya jelas lagi tak faham. Bezanya falsafah ada yang mengatakan alam ini qadim bil afrad. Dan bin nau' dan bil afrad, Ibn Taymiyah kata tidak. Ibn Taymiyah kata qadim bin nau' hadis bil afrad. Itu saya rasa tak faham lah tu. Tapi tak payah faham tak apa, nanti. Ibn Taymiyah dia nak membezakan akidah dia dengan falsafah. Dia kata alam ini qadim bin nau' hadis bil afrad. Falsafah kata nau' dan afrad dia qadim. Kita kata dua-dua baru. Nau' baru, afrad pun baru. Apa beza nau', apa tu afrad? Nau' ni macam. Nau' ni macam. Afrad tu apa? Afrad benda dia. Contoh saya nak tanya, bila saya sebut buah-buahan. Apa itu buah-buahan? Buah-buahan. Buah-buahan tu nau' dia panggil. Afrad dia apa? Afrad dia apple, durian, manggis, rambutan, mangga, jambu. Itu afrad dia. Buah-buahan tu nau' dia. Buah-buahan tu nau' dia. Nau' ni macam. Nau' ni macam. Afrad dia benda tu. Maksudnya sebenarnya nau' ni dia tak wujud. Buah-buahan tu tak wujud. Buah-buahan tu istilah. Istilah yang mewakili semua jenis buah. Apa saja yang buah, kita panggil buah-buahan. Betul Faham Sama je manusia. Manusia tu tak wujud. Manusia tu istilah yang mewakili semua orang. Saya manusia, Bozi manusia, Haji Wahid manusia, semuanya manusia. Tapi manusia itu hanya istilah untuk mewakili semua.
Yang wujudnya bukan manusia, yang wujudnya Fauzi, saya, Haji Wahid, Apik, semualah. Itu yang wujud. Itu dipanggil nau'. Jadi Ibn Taymiyah kata nau' dia yang qadim, afrad dia baru. Tapi sebenarnya kalau saya jelaskan secara detail, memang batil. Benda tu mana boleh adanya nau' tanpa ada afrad, itu mustahil. Mana boleh ada nau' tanpa ada afrad. Contohnya, tak ada sebiji buah pun lagi dalam dunia ni tetapi buah-buahan dah ada. Boleh ke tak? Nak tanya. Tak ada sebiji buah-buahan pun, apa jenis pun dalam dunia ni tapi buah-buahan sudah ada. Boleh tak? Nak tanya. Boleh. Tak boleh. Wujudnya buah-buahan itu, lafaz buah-buahan tu wujud bila ada buah. Bila buah tu dah ada baru kita panggil buah-buahan. Macam mana boleh buah tak wujud lagi tapi buah-buahan dah ada? Itu mustahil. Ibn Taymiyah punya pendapat tu mustahil. Tapi dia adalah hujah dia. Dia ada hujah dia. Tapi kita tolak hujah dia lah. Tolak dengan dalil juga. Kita tolak dengan dalil sebab dia Islam. Cuma dia pusing dalil. Bila kita kata Allahu khaliqu kulli syai', maka dia kata itu syai' yang nau'an, syai' yang afrad, bukan syai' yang nau'. Jadi bila kita kata hadis tu Allah kata lam yakun syai'un ma'ahu. Hadis Bukhari ni. Kana Allahu lam yakun syai'un ma'ahu, lam yakun syai'un qablahu. Dia kata maksud Nabi itu alam tak ada sesuatu bersama Allah tu yang ada pada alam kita sekarang ni. Ketika kita wujudkan, Nabi wujud ketika itu, sahabat wujud, yang dimaksudkan tu, yang tak wujud itu ialah alam ketika Nabi ada tu. Semua sekali lah. Tapi sebelum tu ada alam lain lagi. Allah tukar. Dia pusing macam-macam. Ini bukan saya nak memburuk-burukkan dia, ini ternyata dalam kitab-kitab dia. Sebab tu kita tolak fahaman dia. Dia punya fahaman dia dalam bab lain memang betul. Memang ikut sunnah. Tapi ada benda-benda fahaman dia yang orang tak tahu ni. Yang mana yang mendalami baru tahu, wish, ini bahaya ni sebenarnya. Walaupun zahirnya dia zuhud, semayang, puasa, alim, bab-bab lain lah, bab-bab fiqh apa semua. Tapi dalam bab-bab tertentu ni lain macam. Ini lain macamnya dia ni. Tak percaya baca kitab. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan falsafah. Tu je. Dia tuduh kita Asy'ariyah falsafah. Sebenarnya Wahabi ni yang ikut Ibn Taymiyah ni, dia orang yang sebenarnya tak tahu yang Ibn Taymiyah ni sebenarnya ikut falsafah. Sebab bukan semua orang mengkaji Ibn Taymiyah ni 100%. Saya pun tak tahu sebelum ni, tapi saya berguru dengan kita punya ulama Asy'ariyah kita sekarang ni, Syekh Said Huda ni, dia banyak dedahkan benda-benda yang orang tak tahu tentang Ibn Taymiyah. Kalau tak, kenapa dia dipenjarakan? Yang penjarakan dia ni 4 ulama Ahlussunnah wal Jamaah, 4 imam qadi qudha Ahlussunnah wal Jamaah zaman dia tu. Ketua segala qadi Syafi'i, ketua segala qadi Maliki, ketua segala qadi Hambali, ketua segala qadi Hanafi, sepakat putuskan dia ni sesat, menyesatkan, dipenjarakan, mati dalam penjara. Takkanlah dia orang alasan dia kata apa? Dia orang 4 qadi tu cemburu dengan keilmuan Ibn Taymiyah. Ya Allah, siapa nak cemburu ke ilmu dia? Lagi ramai lagi ulama yang hebat-hebat lebih daripada Ibn Taymiyah, berlambak lagi, tak ada orang cemburu pun. Tiba-tiba dia tak ada alasan, dia orang cemburu sebab ilmu dia hebat. Ini Wahabi punya alasan lah. Adalah beberapa ustaz, saya malah nak sebut nama lah, kononnya nak membela bila orang tanya kenapa Ibn Taymiyah dipenjarakan. Dia kata sebab cemburu dia punya ilmu. Mana kadang ulama zaman tu cemburu dengan keilmuan dia yang hebat. Ada ke itu alasan dia? Itu tak mau macam mana nak cerita tentang hasil pemikiran itu. Tentang perkara yang berkaitan dengan mumkinul wujud dengan wajibul wujud. Jadi ustaz ni dah pergi jauh ni. Tak, ini kaitan dia. Kenapa kita belajar wajibul wujud dengan mumkinul wujud? Ini saya nak bagi contoh orang yang memahami mumkinul wujud tu sebaliknya daripada apa yang kita faham. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata mumkinul wujud itu maksudnya selain Allah lah. Selain Allah tu mumkinul wujud, dan dia maksudnya dia boleh ada, boleh tiada, tapi dia bermula dengan tiada. Berbeza dengan falsafah dan Ibn Taymiyah. Bezanya Ibn Taymiyah kata dia wujud secara nau' saja. Tak wujud secara afrad. Falsafah sebahagiannya mengatakan dia memang qadim dari segi nau' dan afradnya. Nau' tu jenis, afrad tu benda dia. Nau' tu macam, afrad tu benda dia. Macam saya sebut tadi, buah-buahan dengan buah yang betul. Buah-buahan tu nau' je. Buah yang betul yang kita pegang, kita makan, itu afrad dia panggil.
Faham Jadi oleh kerana selain Allah ini banyak, selain Allah ni kan banyak, maka dibahagikanlah di sini apa itu mumkinul wujud. Saya baca secara ringkas je. Okey. Mumkinul wujud itu terbahagi kepada dua. Itu yang pertama al-mutahayyiz, ni istilah dia lah dalam bahasa Arab, iaitu jirim yang mengambil ruang. Jirim tahu kan, jirim isi padu lah. Jirim yang mengambil ruang dipanggil al-mutahayyiz. Terjemah dia yang mengambil ruang, yang mengambil tempat. Ia ada dua jenis. Yang pertama yang ringkas yang tidak boleh dibahagikan. Maksud ringkas tu halus, kecil, terlalu kecil sehingga tak boleh dipecahkan lagi lah. Nak tengok pun tak nampak, kena pakai makroskop. Itu dipanggil jauharul fard. Ia dinamakan sebagai jauharul fard. Zaman sekarang apa? Atom atau dipanggil, kalau dalam nanoteknologi ni tak silap saya, yang paling kecil itu dia ada elektron, proton, neutron. Mana yang paling kecil? Yang tak boleh dipecahkan lagi dah. Single atom. Apa dia panggil? Quarks. Tak silap saya quarks. Single atom yang paling kecil tak boleh pecah lagi dah. Kalau kita pecahkan dia jadi wave atau energi gelombang atau wave. Wave atau energi lah. Maknanya gelombang atau tenaga. Dia tak boleh pecah lagi. Tak tahulah istilah ada quarks ke apa, saya tak silap. Dulu zaman saya belajar MRSM tu dia panggil atom. Dia panggil single atom. Single atom tu, ini bukan bermaksud jauharul fard tu single atom. Ini istilah nak dikiaskan. Kalau dalam sains dia panggil single atom. Zaman saya belajar tu 92 tu MRSM dulu, dia ada 3 elektron, proton, neutron. Contohnya air kan H2O. H2O itu 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. 3 tu maksudnya 2 hidrogen, 1 oksigen, 3 bergabung baru jadi air. Dia panggil molekul kan. Kalau atom bergabung jadi molekul. Molekul bergabung jadi sel dan seterusnya lah. So yang paling kecil itu dipanggil jauharul fard. Dipanggil jauharul fard. Yang kedua bercantum atau boleh dibahagikan, ia dinamakan sebagai jisim. Kemudian jisim itu dibahagikan juga kepada dua, an-nami berkembang atau membiak. Ia terbahagi kepada dua, iaitu bergerak dengan kehendak seperti haiwan dan manusia, dan bergerak tanpa kehendak seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang pecahan lagi satu itu ghairu mutahayyiz, sesuatu yang tidak dapat mengambil kadar daripada ruang, yang dikenali sebagai arad. Ia ada 9 jenis di sisi ahli falsafah, dibahaskan dalam perbahasan Maqulatul Ashar, dan 2 jenis asas di sisi para ulama kalam. Ini lagi panjang tu ilmu makulat dengan ilmu jauhar, jisim dan arad, lagi panjang pembahasan dia. Tapi nanti kita kongsi insya-Allah. So nak beritahu benda ni maknanya yang mumkinul wujud itu ada namanya jirim, ada namanya arad. Apa itu jirim? Jirim itu zat lah. Jirim itu zat. Kalau di sisi Allah kita kata zat. Dan lagi satu arad. Arad tu apa? Arad itu sifat. Arad itu sifat. Sebab dalam akidah ni kita tak naklah guna lafaz yang sama. So kita kata Allah ada zat dan sifat. Selain Allah, zatnya dipanggil jirim, sifatnya dipanggil arad. Istilah je. Sama dia jisim dan arad ni maksudnya tak ada masalah lah. Dia semua sekadar kita pun pernah dengar. Kita nak kata sifat pun boleh. Tapi nak bezakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, kita panggil sifat makhluk panggil arad. Zat makhluk panggil jirim. Jirim ada dua lah. Jirim ni sama ada di single atom dipanggil jauharul fard. Kalau dia bercantum-cantum molekul, sel dan sebagainya dipanggil jisim. So beza jisim dengan jirim ni, jisim tu jirim atas lagi lah. Jirim ni terbahagi dua. Satu yang single atom, satu yang bercantum-cantum. Yang bercantum-cantum ni dipanggil jisim lah. Dan kita kata yang wujud di dunia ni jisim lah. Adakah jauhar itu boleh wujud? Itu kena tanya saintis lah, tanya fizik. Single atom tu wujud ke tidak? Maksudnya dia tak bergabung dengan siapa-siapa. Dia satu je. Tak tahulah wujud ke tidak, itu kena tanya ahli fizik. Tapi yang kita sekarang ni semua benda, contohnya pen ni ke, atau kita ke, pokok ke, binatang, itu semua dia panggil jisim. So jisim bahagi dua, satu yang membiak, satu yang tak membiak. Yang membiak ni boleh bergerak dengan sendiri,
dan dia tak boleh gerak dengan sendiri. Yang boleh bergerak dengan sendirinya manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Kemudian yang tak boleh bergerak di sini binatang tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada lagi satu yang benda selain daripada itulah, batu, kayu apa semua tu. Kemudian apa lagi? Okey, sekarang ni nak beritahu apa yang disebutkan di sini hanyalah pembahagian-pembahagian yang dipanggil tabiiyat ataupun alam kosmos ataupun alam fizik lah, kita kata alam fizik. Di sini kita tak membahaskan alam metafizik. Alam metafizik itu benda gaib. Contohnya jin, malaikat, syaitan, roh. Itu benda yang kita tak boleh nak kita tak boleh nak nilai dia. Sebab apa? Kita tak nampak benda tu. Benda tu kita tak nampak. Itu pembahasan dia, pembahasan perkara yang gaib. Dalam pembahasan perkara yang gaib itu ada tajuk dia tersendiri, ada bab dia tersendiri. Yang dimaksudkan pembahagian di sini yang hanya manusia mampu melihat, mampu merasainya saja. Itu pembahagian ini saya rasa dia dalam fizik, dalam alam dan manusia ni pun dah bahas ni. Iaitu ada yang namanya manusia, ada yang namanya binatang, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya benda yang bukan hidup, tidak membiak. Ni semua tahulah kot dalam alam dan manusia, dalam fizik, biologi semua dia bahas ni. Ini saja dah tambahan saja. Wallahu a'lam. Nanti kita tajuk yang jenis-jenis wujud pula. Setakat tu ada soalan. Ada yang nak bertanya? Saya dah jelaskan tadi kenapa kita perlu belajar benda ni kan. Orang tanya, buat apa belajar benda ni? Tadi macam mana Ibn Taymiyah boleh terpengaruh dengan falsafah. Kalau saya tanya satu soalan, nak tengok siapa boleh jawab. Langit tu apa dia langit? Siapa boleh jawab? Langit tu apa? Okey lah. Sebelum tu, Tak ada jawapan. turun sikit lah. Awan tu apa awan? Awan tu apa awan? Gabungan beberapa apa nama yang Wap terbentuk air kan? jadi awan. Wap air yang bergabung menjadi awan kan. Kita tanya langit tu apa langit? Artinya sama juga kot. Gabungan sesuatu benda yang menjadikan dia sebagai langit. Mana Langit boleh dua benda dia satu definisi, tak boleh. Masing-masing ada definisi masing-masing. Langit tu sempadan. Dia wujudi ke tak wujud? Wujud. Mungkinul wujud. Ha? Mungkinul wujud. Memang mungkinul wujud tu betul lah. Okay, dia wujud sebagai zat ke sebagai sifat? Sebagai jisim ke sebagai arat? Jisim. Jisim. Sampai sekarang, baik saintis, baik ulama, siapa pun tak boleh jawab. Sampai sekarang. Sebab dia tak jumpa mana tu langit. Sebab semua orang tak pernah sampai ke langit. Nabi seorang je pernah sampai ke langit. Betul ya. Memang ulama khilaf, bahkan saintis pun khilaf. Apa itu langit? Sky itu apa dia? Maksudnya adakah dia just satu nama bagi sesuatu? Apa dari segi bahasa? Bila kita tengok dari segi bahasa Arab lah, Allah guna as-sama. Allah gunakan as-sama kan? Mesti Allah kata as-sama wal ar, khalaqas samawati wal ar, ciptakan langit dan bumi. Okay, bumi kita tahu, al-ardu tu bumi kita tahu. Okay, sama Allah kata Allah ciptakan sama. Bila Allah ciptakan sama, berarti sama tu mestilah wujud, kata ulama kan, benda diciptakan. Tapi apa dia sama itu wallahu alam, tak tahu apa dia. Itulah ada yang kata sempadan, ada yang kata kalau kita kata di sempadan itu kan masih lagi i'tibari, bukan benda yang wujudi. Sempadan bukan benda yang wujudi. Sempadan kita boleh pegang ke sempadan? Boleh pegang sempadan? Boleh tengok sempadan? Tak boleh. Benda yang dia bukan wujudi. Tapi apa dia langit itu sampai sekarang siapa pun tak boleh bagi jawapan yang tepat, dan siapa yang nak mendakwa kata dia punya definisi terhadap langit itu benar pun dia tak boleh nak. Sebab tak ada siapa pun pernah sampai di langit. Kalau orang pernah sampai di langit, dia langit tu rupa-rupanya begini begitu. Masalahnya siapa pun tak pernah sampai ke langit. Faham
Jadi Faham. itu antara hasil-hasil daripada pembahasan-pembahasan lah. Kita nanti dia akan pergi kepada sesuatu perkara, akhirnya kita terpaksa tunduk kepada dalil Quran dan hadis. Akhirnya kita terpaksa tunduk ke situ. Sebab akal manusia nak capai semua benda pun tak boleh. Kalau langit pun dia tak boleh nak definisi, macam mana dia nak daripada sini malaikat, jin, syurga, neraka. Betul? Matahari pun khilaf banyak, 50 matahari tu apa, ada 200 teori. Apa itu matahari? Ya, tak pernah orang sampai matahari, semua tengok dari jauh je. Teropong. Oh, satu planet yang ada lautan api di atasnya, setiap letusan tu menyamai dengan berapa ribu kali ganda tenaga hidrogen lah, itu ini macam-macam. Saiz matahari, orang boleh ukur saiz matahari. Matahari ini saiz dia punya diameter dia sekian. Dia orang buat nisbah kan. Ukur planet, ukur bumi, ukur planet ni. Itu dia buat nisbah lah tu kan, tak tahulah macam mana dikira. Tembak cahaya, keberadaan matahari daripada bumi tu, seberapa tahun kelajuan cahaya tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sebenarnya kalau ikutkan teori, jarak yang diorang berikan antara bumi dengan matahari itu, berapa ratus juta tahun cahaya itu, dengan ukur keliling matahari ni, orbit bumi mengelilingi matahari itu tak masuk akal. Tak tahu teori dia betul tak betul. Pergerakan bumi mengelilingi matahari kan 365 hari. Betul? Macam mana boleh diukur pergerakan bumi mengelilingi matahari 360 hari sedangkan jarak bumi dengan matahari itu berjuta tahun cahaya. So kelajuan bumi itu berapa? Diukur pula kat situ. Itu baru ilmu dunia tu. Baru ilmu dunia. Belum lagi ilmu akhirat, ilmu alam ghaib. Ada soalan? Tak ada lah. Tak ada juga Wallahu alam, setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan. Dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.